Tudmiru bih. Rawahu ba'dul Bukhari fi riqah. Arti perman Allah Ta'ala dia panggil hadis kudusi. Di dalam hadis kudusi, hadis yang bersih, tidak menghampiri kepada aku oleh orang yang menutup hati kepada aku. Tak boleh orang nak cari nak dekat dengan aku. Ni Tuhan kata. Tak ada siapa pun boleh nak cari dekat dengan aku, nak hampir dengan aku dengan seumpama buat ibadat yang aku perdukan atas mereka itu. Tu. Tak hampir dengan Tuhan tu. Kalau dok setara tu orang tu tidak menghampir kepada dia. Kalau nak menutup hati dengan Tuhan, selagi kita dak buat fardu tu, tak boleh sapa juga pada Tuhan. Dia panggil modal je sekat tu. Dan senantiasa lah hamba-Ku. Hak ni menutup hati kepada aku. Ni. Hak yang kedua ni lah. Hak sana ni modal ya. Saya kata tak boleh seorang nak dekat dengan aku selama dia dak buat hak fardu. Hak wajib dia buat habis. Tapi hak sunat dia tak buat, tak sapa hafiz dengan Tuhan lagi. Kalau tertib kerajaan ke, orang panggil dia mengaji sikit. Tak sapa kepada tok meni, tak sapa kepada apa, tak sapa tekok lagi. Ni yang kedua ni. Senantiasa lah hamba-Ku menutup hati, menutup dekat, nak dapat redha Allah, dekat dengan Allah kepada aku dengan rupa lagu mana? Dengan merija segala ibadat yang sunnah. Tu. Itulah perjuangan kita. Itulah mujahadah kita. Habis saliki ni bukan seni, tapi bukan payah. Saliki ni nak orang suluk-suluk ni orang nak berjalan kepada Tuhan. Orang nak sapa kepada Tuhan, nak hati duduk dengan Allah tu. Kadang-kadang orang gebah tengah jalan tu suluk. Perkara yang menjadi halangan suluk tu banyak. Makan kita, minum kita, benda-benda dunia semua ni jadi halangan nak sapa kita kepada Tuhan. Dekat-dekat dengan Tuhan. Jandala muka tu, jandala muka ni apa tengoknya mana. Orang nak pondok dekat dah nak boleh menyebarkan ilmu. Tapi halangan tu, halangan ni. Banyak halangan dunia ni. Benda nak jadi punah dunia ni beratus-ratus macam. Ambil orang saliki ni orang yang senantiasa nak mendekati dengan Tuhan, dengan beribadat, dengan ibadat yang sunat. Tu macam sunat tu. Zikir sunat, selawat sunat, tasbih sunat, selawat sunat, qiraat sunat, maya sunat, puasa sunat. Hingga mana? Hingga aku Tuhan kata kasih akan dia, akan hamba-Ku. Misal nak pergi gari demo. Kita duduk di bawah sore, kita duduk bawah ibu bapa ke, duduk bawah tok meni ke, duduk bawah tok nebe ke, duduk bawah tok guru ke, duduk bawah cikgu ke. Umpama kita kata kalau hak mak munah lagi. Mak kata, mak Minah, mun anak deh. Mun anak mak nak pergi motong ni. Tu hak wajib tu. Kali tu Minah anak tu wajib. Kerana perintah mak dia. Tapi Minah tak beradu sekat anak. Menyaya mak tak suruh dia. Minahnya menanak, minahnya menyayu, minahnya mengidar, tudung, masak cukup. Tu panggil sunat. Itulah sebab bagi mak dia kasih. Ada pun minah nanak. Tu tak ada buat sebab lagi mak pak dia nak kasih.
Kita tokai kata, mu ni kena buat ni. Kita buat hak tokai suruh. Pas lebih pada tu tak ada buat. Dia panggil tak salah dah dengan tokai, tapi sebab bagi tokai kasih tu kita tak ada buat. Kiahlah. Kalau kita suruh demo, suruh banyak ni. Pas dia buat lebih pada tu, hak itulah sebab bagi kasih kita panggil. Habis itu. Mung pergi belilah, mung pergi beli batu jabir ni. Tu wajib tu. Kita tak beli batu, beli amanih wik dia lagi. Tu dia panggil hak sunat dia panggil. Dimakilah kita dengan Allah sebab bagi Allah kasih kita kena banyak ke sunat. Hingga kasih saya. Maka apabila aku kasih akan dia, akan hamba tu, caya akulah mempendengarnya, ia mendengar dengan dia. Yakni takwilnya mendengar kita ni tak dengar benda molek dah. Allah jagakan pendengar kita ni dengar benda molek. Sebab apa? Kerana Allah kasih. Rahim ni pada orang mukmin je ni. Rahman kata kan. Rahman siapa ke iblis waktu habui. Rahman siapa ke iblis waktu habui. Rahim ni kepada hamba hak turut perintah hamba hak dia kasih saja rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dia kan. Ar-Rahman yang amat barah. Habis tu. Ada rahim kah kepada hamba yang patuh kepada Allah. Dan akulah pelihara. Tengok di bahasa kan Tuhan. Akulah pelihara. Akulah hamba aku melihara. Ia hamba tu melihara dengan dia, dengan pelihara tu. Tu. Jadi, mana kalau Allah kasih, Allah jaga ke pelihara kita ni, tak tengok benda tak molek. Mana kalau Allah kasih, Allah jaga ke pendengar kita ni, tak dengar benda tak molek. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mana kalau dia tubik pada rumah, pekut lingon. Dia tanya tu kan, takut masuk benda tak molek. Ni buat kiamat aja ni. Dan akulah berkata ia berkata dengan dia dengan perkataannya. Yang ni berkecek kita pun betul dengan hak Tuhan Tuhan jaga kecek kita kan kita yakin dah kan. Semua duk bergerak ni hak Allah bergerak kan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah buat kita dan Allah buat bergerak kita ni. Tikah laku kita ni pun Tuhan buat juga. Kalau tu Tuhan gerak with tikah laku yang molek. Sebab apa? Sebab kita banyak hak sunat. Dan akulah tangi yang ia megar dengan tangi kita pun tak haru dah. Tak ambil haru tangi kita, tak ambil haru. Ambil ia apa hak Tuhan redha. Dan akulah kakinya. Tengok sepuluh kaki tu ada. Ia berjalan dengan dia dengan kaki tu. Tak betul kaki ni jalan kok jalan molek. Tak gi kok jalan tak molek. Gi kok jalan betul ni panggil Tuhan jaga. Sepuluh Nabi lah Tuhan jaga. Jalan kok jalan hak Tuhan suruh. Tak ambil hak Tuhan suruh. Tengok hak Tuhan suruh, dengar hak Tuhan suruh, berjalan tempat Tuhan suruh. Sebab apa? Sebab dia banyak wa amal hak sunat. Zikir sunat, tasbih sunat, tasawuf sunat, Quran sunat. Buat segala bahagian hak sunat itulah jadi sebab bagi Allah kasih. Dan akulah hati Tuhan jaga hati dan akulah hati yang hati tu mencipta dengan dia. Hati kita duk niat hak molek macam. Hati kita duk niat cinta hak molek. Hak molek nak buat tak dah. Kalau kata sebuah hak molek, hati semangat nak buat.
fastabiqul khairat. Hati kita berlomba segala kebaikan. Kebaikan tu baik hak bahasa kata, baik hak bahasa tengok, baik hak bahasa dengar, baik hak bahasa baca, baik hak bahasa rain, baik hak bahasa tubik harta, mudah dibuat manakala Allah kasih. Hilang daripada baki, hilang daripada kupi, tak baki rain dia, tak baki masa dia, tak baki harta benda dia sebab Allah kasih pada dia. Ni nak sampai sini ni kena tekan hak sunnah. Sunnah dok kapik fardu kita dah hari ni ulama fiqh colek tubiknya dok kapik fardu 5 ni 22 rakaat. 22 rakaat ni kalau kita buat penuh molek. Tu apa panggil dok buat sebab bagi Allah kasih. 20 rakaat ni 22 rakaat ni dok kapik fardu hari-hari tu. Cek tubik 22 rakaat. Tu pun kita makan tak habis panui Allah kasih kita tu. Hak akik banyak kita makan tak banyak. Sepam nyangga nak orang makan. Kita akik nyangga akik rajin tapi orang tak makan kerana orang makan tu faham mulut. Tu jadi masalah lah. Bukan punah di menyangga dah lah. Punah di mulut orang makan tu panggil. Ni pun mulut email kita ni pahai dengan hak sunat ni. Sebab apa? Sebab email kita ni ada demam dia panggil. Email kita ni demam semua. Ya email ni seperti tubuh badan juga. Tubuh badan kita ada letih ada tarak. Email pun ada letih ada tarak. Letih email tarak email ni dengan kita makan banyak, dengan kita minum banyak, dengan kita kecek banyak, dengan kita buat maksiat banyak, email dia letih dah. Tubuh kita ni letih dengan kita kerja banyak. Itu kena jaga. Belum lagi kita pada sunat Isra, pada sunat wudu, pada sunat duha, pada sunat tahajud, pada sunat witi, macam-macam. Apa yang nak kata? Siapa saja jadi hamba Allah, lepas tu nak Allah kasih. Bersungguhlah, mujahadahlah kita pakat buat hak sunat tu, banyak sikit. Barulah email kita tu pergi kepada bersinar email kita, kepada kuat email kita, kepada gagah email kita dan jadi sebab bagi Allah kasih. Tu habis itu. Dan ketahui olehmu talibun okay. Dan ketahui olehmu talib, orang belajar bahawa tidak kuasa akan mendirikan segala ibadat yang disuruh Allah Ta'ala itu, tak kuasa nak buat, malaikat kecuali. Malaikat kecuali dengan sungguh-sungguh akan meliharakan hatimu. Yang ni, jaga imanmu. Tak boleh nak buat ibadat hak wajib, nak buat hak sunat banyak. Malaikat kita kena jaga sungguh-sungguh hati kita. Jangan cema. Hati kita jangan fikir dunia banyak. Hati kita jangan fikir kesenangan banyak. Hati kita jangan fikir nak makan banyak, nak minum banyak, nak berjalan banyak, nak ramal banyak. Hati kita kena kosong daripada fikir dunia. Kena duk fikir akhirat. Siapa dia fikir akhirat, hati ni molek. Hati ada hikmat. Hadis kan? Nabi kata, at-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba. Siapa duk ulai kaji fikiran dia kepada akhirat,
duk fikir kepada alam masa, duk fikir kepada alam barzah, duk fikir kepada alam sirat, duk fikir kepada siki amal, takut Tuhan tak terima, duk fikir, yurisul hikmah wa yuhyil qalba. Hidup hati kita dan hati kita ada hikmah. Kita ada tak? Sehari semalam duk fikir kepada akhirat hak kita nak pergi ni, ada tak fikir? Kalau kita lalai, masuklah pedas setan panggil lalai ni. Habis tu fikir pelita bagi hati. Alasan kan? Fikir pelita bagi hati. Dalam ulama tasawuf kata al-fikru sirajul qalbi. Fikir itu pelita hati, cerah hati. Fikir apa? Fikir akhirat. Sayyidina Ali satu ketika duk fikir, duk pusing. Duk fikir apa Ali? Oh, jalan ni jauh nak pergi ke akhirat ni. Bekal aku sikit. Maka macam mana aku nak sapa lagi? Anak senang. Tengok. Ada lemo tu semaya apa cerah dah dah. Sebab kita nak pergi bakok. Kita tak fikir duit ada 5 kok. Susah kan? Ni pun kita nak pergi kepada alam barzah, nak pergi ke alam masa ni beribu-ribu tahun orang duduk alam masa kan? Kita tak ada fikir rasa. Hati kita tak hidup. Fikir ni kena ajar juga. Tapi kalau orang buat sunat, maka orang ni Tuhan jaga hati dia, boleh fikir kepada akhirat. Fikir tak lepas waktu. So lagi Nabi kata, at-tafakkuru fid dunya, fikir dunia macam. Fikir nak makan, fikir nak minum, fikir nak berjalan, fikir nak duit, fikir nak tu, nak makan, nak minum, nak makan, nak tidur. Nabi kata kalau mudah fikir dunia, hijabun anil akhirah. Tuhan jadi dinding dan hijab kepada akhirat. Na'udzubillah. Nak buat amal akhirat tak boleh. Nak buat amal akhirat tak boleh dah. Sebab otak hati dia penuh dengan dunia. Na'udzubillah. Kena jaga hati kita ni. Dan segala anggota mu kena jaga juga. Anggota kita ni. Tiap-tiap ketiga-tiganya dan tiap-tiap nafsunya. Mana dah tu? Tunggu haratin dan segala anggotamu pada tiap-tiap ketikanya dan tiap-tiap nafsumu. Kena duk fikir semua. Daripada ketika pagi mu fikir hingga petang. Fikir jalan ni akhirat. Fikir amalan kita banyak dak lagi ni. Tak kesih kita buat main dengan perintah Allah ni ada ke tak lah hidup kita ni. Tu panggil fikir akhirat. Malam-malam Hasan Basri radhiyallahu masuk malam dia duk fikir, ambil di pagi sampai gelap ni banyak mana deraka dengan taat. Kalau fikir banyak deraka. Astaghfirullah wa atubu ilaih, taubat nangis dengan Allah. Kalau fikir-fikir banyak dah taat kita ni pagi ni. Syukran lillah. Alhamdulillah, syukran lillah. Jangan ujub. Kena syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kuasa engkau atas yang dimakian itu, dimakian pagi dan petang tu, malaikat apabila engkau atur. Tak kuasa mu nak taat pagi dan petang, nak berzikir pagi dan petang. Malaikat mu kena atur bahagia daripada segala waktumu. Kena atur. Waktu ni baca Quran, waktu ni kita wirid, waktu ni baca kitab, waktu ni semaya, waktu ni baca selawat. Tak jeruah panggil. Dengan wirid-wirid. Wirid ni lah. Buat sebab bagi kesih hati panggil. Kita ambil sikit tu wirid. Kalau orang di dalam tak mengaji berjajar ambil wirid. Wirid ni lah panggil kesal mari kepada hati. Dia panggil.
gerbi kepada email dia panggil dengan wirid-wirid. Tengok ulama tasawuf kata man la yakul lahu wirdun kirdum. Siapa dia hidup hari-hari tidak ada wirid, maka itulah PA perangai kera dia panggil. Ulama tasawuf. Habis kita hidup wirid kita tu, kita terima ahdak tu, hidup. Tak ada orang ramai-ramai kena baca. Sehari semalam kena ada sekali. Dan ibadat, hidup ibadat, hidup wirid daripada pagi hingga petang. Tengok dia tak ada kira apa dah. Ibadat ambil dari pagi sampai petang, ada jeruan dia. Ni jeruan ni. Tengok tabligh ni tasawuf. Orang panggil tertib tabligh ni panggil tasawuf dah. Pian ni kena bersorak, pian ni adab ta'am, pian ni adab tidur, pian ni apa tu. Pagi hingga petang, maka akau ingat pada tiap-tiap waktu mung kena ingat akan segala ibadat yang disuruh Allah Ta'ala. Ingat kata hak Tuhan suruh, maka akau kerja akan dia akan ibadat hak Tuhan suruh tu. Inilah aturan tasawuf. Nak bela ke hati kita, we ingat kepada Allah, we takut kepada Allah, we harap kepada Allah, mana hati kita ada nur iman dia panggil. Gi kepada muraqabah, gi kepada musyahadah, gi kepada ma'rifatullah. Tak apa dah. Kita kenal Allah tak ada gapo, mudah buat. Syahadan apabila engkau bangun daripada tidur, wallahu a'lamu bis-shawab. Dan telah bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila aqwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya tak ada buh makna tu. Sesungguhnya Allah ni tidak tilik ila suwarikum pada rupa bagusmu, wala ila aqwalikum dan tidak tilik kepada perkataan kamu, walakin yanzuru tetapi Allah tilik ila qulubikum kepada hati-hati kamu, wa a'malikum dan kepada amal-amal kamu. Mana kena jagalah dua perkara hak kena dok beringatnya, hati kita, amal kita hari-hari. Hati kita ingat ke Allah setara mana, hati kita takut ke Allah setara mana, hati kita serah pada Allah setara mana, itulah tempat tu hakikah. Dan amal hak nampak tengok ni, hati ni hati kita molek ni tak nampak tengok. Tapi kalau hati dia molek, iman dia bagus, maka tubi amal dia molek. Tubi amal dia molek. Mana amal dia molek? Amal dia zikir, amal dia molek. Amal dia semaya banyak, amal dia molek. Amal dia baca Quran banyak, amal dia molek. Tengah-tengah kita, dia raya, kalau nak pergi kesal hati, kena baca Quran sebelah pagi. Sebelum subuh ke baca Quran atau lepas subuh, lepas subuh kita nak baca Yasin tu Quran lah. Tu nak pergi hati molek. Tapi hak molek baca belum subuh. Bila bangun pukul 4:30 ke, boleh 20 minit baca Quran. Di situ sangat beri kesan kepada hati panggil. Zikir pun sangat beri kesan dan Quran pun sangat beri kesan. Tu masa yang molek. Masa molek 24 jam ni, tu masa. Masa beramal dia panggil. Habis tu masa hak tak molek tidur. Masa hak tak molek tidur satu lepas asar. Ni tengoklah kitab-kitab.
Ni panggil tidur bid'ah. Bukan tak boleh tidur. Masa tak molek tidur lepas asar. Lepas mengorek. Tu masa hak jahat tidur, hak tak molek tidur. Lepas asar, lepas mengorek, lepas subuh. 3 ni waktu tidak molek tidur. Dan waktu molek tidur, waktu sunnah tidur, ambil di pukul 11 sampai pukul 11.30. Tu waktu molek tidur. Panggil waktu kailulah. Kalau kita ambil tu, ambil pelaturan atas sah tu. Pukul 11 tidur, 11.30 bangun. Ataupun pukul 11.30 tidur, pukul 12 bangun. Tu panggil tidur molek. Kena belajar agak. Tidur ni kena belajar. Kalau tidur lepas subuh, bukan tak molek aja. Kerja besar koji papa dalam hidup manusia. Kalau tidur lepas asar, sebab jadi takpuk dia panggil. Sebab bagi nak gila dia panggil. Tu dalam kitab-kitab panggil. Hak molek tidurnya ialah waktu kailulah hak tengah hari. Hak malamnya Nabi yanamu awwalul lail. Nabi tidur di awal malam dan Nabi menghidup di akhir malam. Tidur ni kena belajar juga. Kerana ada dalam sunnah dia panggil. Kalau itu tepat hak tu hati hati kita. Dan amal dua ni senantiasa kita boleh baiki. Hati boleh baiki, amal boleh baiki. Rupa tak boleh baiki. Tepat Tuhan tak kira tu. Rupa kita Tuhan tak ada kira. Perkataan kita tak ada kira. Hak Tuhan kiranya hati kita molek kedak, amal kita molek kedak. Ni ingat molek ni. Belajar tu. Hidup kena belajar. Dan tiada menimu oleh Allah Ta'ala akan segala amal. Tuhan tak timu, melainkan dengan ikhlas. Apa dah? Sulit lagu ni, ikhlas. Ikhlas pasal kita bersih. Bersih mana? Semata-mata kerana Allah. Tak ada pandai gapo kita ni hamba Allah. Buat kerana Allah sungguh. Itu kerik nombor 1. Sepedanya Nabi SAW ingat hadis ni. Akhlisu a'malakum lillah. Fa innallaha la yaqbalu illa ma khalusa. Ikhlaslah oleh sekalian kamu akan segala amal kamu bagi Allah. Semaya ikhlas, mengaji ikhlas, mengajar ikhlas, zikir ikhlas. Kerja buat kita 24 jam ikhlas. Kerana kerja buat kita semua hak dunia ni niat molek jadi ibadat. Ibadat bukan semaya saja. Kita bersih. Kita bersih tu, bersih ni, bersih jambai, bersih kolah, bersih ponok, bersih halaman. Dia panggil jadi ibadat dengan Allah panggil. Kerana Nabi kata setinggi-tinggi iman la ilaha illallah. Serendah-rendah iman bersih dalam hidup. Tahu sapah di jalan. Segala amal kamu bagi Allah, maka bahasanya Allah Ta'ala tidak menimu ia, melainkan baraya ikhlas iyo. Tuhan timunya ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, tak timu. Maknanya ikhlas ni ruh amal. Amal tak ada ikhlas, amal tu tak ada ruh. Manakala amal tak ada ruh, amal tak hidup. Manakala tak hidup, Allah tak timu. Na'udzubillah. Itu kena ikhlas. Kita mari pondok ni ikhlas. Di sebalik mak kita suruh tu suruhlah. Tapi kita kena pelepah tu. Allah ni. Kerana Allah ni. Kerana Allah suruh ni. Kerana Allah suruh. Dan makna ikhlas itu suci hati daripada segala sifat yang keji. Ngatuk juga. Ngari pun ngatuk juga. Mak buat dah tidur ni.
Mana nah? Mana? Dua puluh apa? 229. Fa ammal ladzina saqu qad fa fin nari lahum fiha zafirun wa sahiq. Maka ada pun segala orang celaka, naudzubillah. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal illa man syaa rabbuka ata'an ghair mahzuz. Dan ada pun segala orang yang bahagia dengan taat Allah dan Rasul. Ni orang bahagia. Mana orang bertuah di dunia? Orang boleh taat ke Allah dengan betul, orang boleh taat ke Rasul dengan betul, ni orang bahagia. Maka mereka itulah orang bahagia tu. Orang boleh taat Allah dan Rasul lah. Dalam syurga selama-lama berkekal langit dan bumi. Malaikat barang yang dikandok itu akan pemberian yang tidak berputus-putus. Ni. Siapa nak jadi orang tua? Taat ke Allah, taat ke Rasul. Berkekal langit dan bumi tu. Arti selama-lama di dalam syurga. Yakni orang mati kafir kekal dalam neraka, naudzubillah. Dinamo sakawah. Sakawah ni celaka, naudzubillah. Dan orang yang mati dengan iman. Wanita ni kekal dalam syurga, dinamo sa'adah. Sa'idah ni lah ni. Ada pun orang yang mukmin, yang asyik, yang berdosa, yang kerja maksiat, mati dengan tidak taubat, masuk neraka qada maksiat saja. Kemudian dikeluar masuk syurga pula. Tu orang maksiat. Kalau dia tak bunuh email dia, tak tucu email dia, Tuhan bakar api neraka qada dosa dia, akhir tubik masuk syurga. Nauzubillah. Fala takum fi miryatin mimma ya'budu haula'i. Maka jangan akau sok ya Muhammad daripada barang disembah oleh mereka kafir-kafir daripada asnah itu pada tidak sebenarnya dan batalnya dan syariknya, kosinya, dan kami azab mereka seperti azab orang sembah asnah dulu kala itu. Maka yakinlah olehmu yang sebenar itu sembah Allah dan ya asa, sembah Allah ya asa, dan berserah pada Allah nyawa dan badai. Itu ibadat kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu, Allah saja kami semua. Wa iyyaka nasta'in, Allah hajalah kami minta tolong. Ma ya'buduna illa ma kama ya'budu aba'uhum min qablu. Tidak sembah mereka itu kafir yang sembah asnah itu mereka seperti barang yang disembah oleh tok nenek mereka. Dulu kala itu yang telah kami azab mereka itu. Wa inna lamuquhum nasibuhum ghairu mankus. Dan bahawa kami itu akan lagi ke kami sempurna ke mereka itu, bagi mereka itu dengan tidak ada kurang daripada azab dunia dan akhirat. Itu buat kafir panggil. Pergi pada kisah walaqad ataina Musa kita faqtulifa fih, dan sungguhnya kami telah datangkan Musa tu akan kitab Taurat. Dia ambil di Bukit Tersina ni. Maka bersalah padanya pada kitab berimej, ada berimej setengah, dan ada kupur setengah yang lain seperti Quran ini juga. Lagi dah. Satu nabi demi satu nabi, satu rasul demi satu rasul, berimej setengah. Kupur setengah. Berjuru setengah. Tak berjuru setengah. Ada lagi dah. Biasalah nak kata. Berjuru setengah, tak berjuru setengah. Berjenis setengah, tak berjenis setengah. Serupa dengan Quran ni kan. Orang Arab berimej setengah, tak berimej setengah. Hingga sampai kiamat lagu tu. Ada orang molek, ada orang jahat. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Dan jika tidak kalimah yang telah dulu daripada Tuhan kau dengan takhir hisab di akhirat, dan balasan nak jadi hukum mereka pada dunia dengan dibinasa yang dusta dan dipelera yang benar seperti umat nabi-nabi yang dulu-dulu.
wa innahum lafi sakkum fihi min murid. Dan bahasa mereka lah segala dusta dengan kitab Quran sungguh pada sok mereka itu atau perbuatan dan perkataan yang bawa pada syau. Ya ada kan? Wa inna kullan lamma yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, dan bahasa tiap-tiap makhluk itu mukmin. Dah kafir tak lagi dah. Mukmin kafir ada lagi munafik 3. Sungguhnya lagi sepenuh ia akan mereka itu oleh Tuhan kau. Akan amal mereka balasannya. Tuhan sepenuh lah. Siapa dia buat molek, Allah balas molek. Siapa dia buat tak molek, Allah balas tak molek dia dah. Innahu bima ya'maluna khabir. Tengok. Bahawasanya Allah Ta'ala ni dengan barang yang mereka beramal itu amat tahu sir hati tu. Koha pun dengar, jahat pun dengar belaka. Itu jaga. Dah Tuhan dengar belaka. Koha pun dengar, derah pun dengar, niat molek pun dengar, niat uduh pun dengar. Fastaqim kama umitta wa man tabama, maka tetaplah olehmu ya Muhammad seperti disuruh akan dikau dan mereka yang beriman serta kau itu atas ma'asakan Allah panggil istiqamah. Istiqamah di atas iman dengan Allah dipanggil istiqamah juga. Dan meninggal kalian dan meninggi ke kelimah Islam. Istiqamah aja nak meninggi kelimah Islam tu. Ambil mereka inilah. Sebab apa agama maju Nabi masa Nabi kita? Kalau kita buat soal. Tengok dalam sebuah kitab. Agama sebab maju derah Nabi masa Nabi, kerana Nabi bina ke agama dengan ilmu. Dan bina ke agama dengan amal. Dan bina ke agama ni dengan ukhuwah. Dan bina agama dengan gerbai. Gerbai harta mereka, diri mereka, masa mereka fi sabilillah. Quran banyak. Kita pun bukan mustahil. Kalau kita gerbai kepada agama ni, we perlu dengan agama we banyak titik sikit. Agama naik leh. Hari ni kita kurang kegerban ni di setiap bucu ni. Dengan diri pun kurang gerbai, dengan masa kurang gerbai, dengan harta benda kurang gerbai. Maka daripada kurang gerbai ni lah agama turun tak ada dah. Nanti kena tahu kat sejarah. Tengok Abu Bakar gerbai ke agama, kekayaan Abu Bakar habis kerana agama. Bukan habis kerana beli kereta. Bukan habis kerana beli rumah. Bukan habis kerana beli pakaian, kerana agama habis. Khadijah orang perempuan kaya juga habis kerana agama. Sebab itulah agama naik. Kita hari ini bukan mustahil. Kalau kita beranikan habis harta benda diri kita, masa kita pada agama, agama naik lagi. Itu tak di kita. Kalau kupik agilah. Kupik masa, kupik rank, kupik harta, kupik ilmu. Itu ialah wal bakilu adu wallah. Orang kupik ni seteru Tuhan. Walau kana aliman, kalau dia tahu banyak sekali pun. Kupik Nabi Muris ngoti kata. Dan menakuti yang tiada mengikut dengan aku. Menyeru kepada iman dan sembah Allah semata-mata, dan menakuti yang tidak mengikut dengan aku. Siapa dia tak ikut, masuk dengan aku. Nabi kaya. Dan menyuka yang mengikut dengan surga. Siapa dia ikut agama ni, masuk surga. Siapa dia berlawan dengan agama, kopi dengan agama, masuk dengan aku. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan herau menyakiti kafir dan munafik akan dikau itu Muhammad. Fastaqim kama umid wa man taba ma'aka. Kejak di atas imam. Kejak di atas tuamu. Mu jangan herau dengan orang munafik. Mu jangan herau dengan orang kafir. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Tuhan buat boy. Dan jangan kamu melampaui lajak hukum Allah, kerana bahasa Allah Ta'ala dengan barang yang kamu beramal itu amat melihat. Maka balah ya Allah akan kamu dengannya dengan amal tu. Inilah Quran dia pong kita so demi so demi so. 10 cara Nabi bina agama sebab agama maju daulah Islamiyah. Tengok orang kafir jaurak kata bijak Nabi ni.
dah lewat pelaturan negeri Madinah, boleh tawar Mekah dengan mudah-mudah. Sebab Nabi bina ke agama dengan ilmu mereka dan dengan amalan mereka, dengan ukhuwah mereka dan dengan gerbai diri, harta dan masa kepada agama. Habis itu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wallahu a'lam. Pertama kali itu jamai itu